Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita usia yang panjang, masa yang lapang dan kekuatan. Maka dengan itu dapatlah lagi kita meneruskan usaha memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Semoga usaha yang berterusan ini menjadi bukti bahawa kita benar-benar menganggap penting Al-Quran. Maka dengan sebab itu kita terus menerus usaha memahaminya, dan semoga usaha yang terus menerus ini dikira sebagai amal soleh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hari ini kita sambung surah Maryam ayat 43 bahagian 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Terjemahannya, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Baik, sedikit penjelasan. Ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dipanggil bapaknya dengan panggilan yang baik, iaitu abati. Orang Arab kalau dia nak panggil bapak, dia boleh gunakan perkataan abi. Tapi kalau nak lebih lembut lagi, ya abati. Baik, kat sini digunakan ya abati, wahai bapak. Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maksudnya ialah, aku ni telah mendapat ilmu yang membawa kepada kebenaran, dan ilmu itu ada padaku tetapi tidak ada pada kamu. Maknanya kat sini Nabi Ibrahim nak bagi tahu dia ada ilmu yang telah diberikan kepadanya, Allah berikan kepadanya, dan ilmu itu tidak ada pada bapaknya. Jadi dia nak ajak supaya bapaknya ini ikut ilmu tersebut, berpegang dengan ilmu tersebut, iaitu ilmu keagamaan yang benar, ilmu agama yang benar, iaitu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak bapaknya kepada agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketika itu bapaknya menyembah berhala-berhala. Bapaknya menyembah berhala-berhala, sedangkan Nabi Ibrahim mengajak kepada ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti bapaknya akan mengancam Nabi Ibrahim. Bapaknya akan suruh Nabi Ibrahim ni berambus.
Tetapi Nabi Ibrahim tidaklah berhenti daripada dakwah tersebut, tetap dia teruskan dakwahnya. Maka pengajaran di sini yang pertama ialah Nabi Ibrahim ni dia berdakwah, dia mula dengan keluarga. Kemudian nanti ada halangan, tidaklah dia berhenti dakwah dengan sebab halangan-halangan tersebut, tetap juga dia meneruskan dakwahnya. Baik, begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi dakwah mula dengan keluarga terdekat dulu. Lepas dah habis keluarga terdekat, barulah cari yang orang luar. Dia sama konsep apa-apa benda amal ibadah ni. Secara umumnya dia mula dengan keluarga dahulu, baru pergi keluar. Contoh, kalau nak beri sedekah, cari dalam keluarga dulu. Kalau kita cikgu matematik kan, ajar anak juga. Jangan hanya ajar anak orang lain, tapi anak sendiri dilupakan. Maknanya sesuatu amal itu dia bermula dengan keluarga. Amal-amal yang soleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada keutamaannya. Keutamaannya ialah bermula dengan keluarga, barulah pergi kepada yang luar-luar. Contohnya seorang cikgu, dia tak boleh sekadar ngajar di sekolah, ajar anak orang, dia kena juga ajar anaknya sendiri. Baik, seorang doktor, dia tidak boleh hanya merawat anak orang lain saja dirawat, anak sendiri dilupakan. Tidak boleh begitu. Pendakwah, dia kena start dakwah daripada keluarga ni, mula dengan yang paling terdekat. Baik, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan itulah yang dilakukan oleh para nabi. Baik, nanti kalau baca bab sedekah, sedekah tu pun sama juga. Cari dalam keluarga dulu. Start dengan keluarga dulu. Kalau keluarga semua dah settle, semua senang-senang, maka barulah dicari yang luar, orang luar. Baik, mudah-mudahan jelas pengajarannya tuan-tuan. Saya ulang tuan-tuan, pengajaran yang pertamanya kita kena jadi seperti Nabi Ibrahim ni, iaitu dia berdakwah mula dengan keluarga dahulu. Kemudian yang keduanya, Nabi Ibrahim ini dia tidaklah berhenti dakwah ni nanti kerana ada halangan, tetap diteruskan dakwahnya. Dakwahnya tetap diteruskan walaupun ada sedikit ancaman, dan walaupun ancaman itu datang dari bapaknya sendiri, tetaplah dakwah itu diteruskan, kerana hidup manusia ini adalah bukan nak mengejar redha manusia, tetapi sebenarnya nak mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam nak mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Allah uji adakah kita ni benar-benar nak mengejar redha Allah. Didatangkan halangan-halangan, didatangkan orang yang mengata-ngata. Kalau kita berhenti kerana orang mengata-ngata, atau kita berhenti kerana ada sedikit cabaran, maka barangkali kita tidak benar-benar nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar-benar mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuatu amal yang dibuat kerana Allah itu akan dibuat selagi mampu, selagi nyawa ada, selagi mana mampu dilakukan, maka akan terus dilakukan untuk mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah yang dilakukan oleh manusia, sama ada melalui orang biasa atau ulama dan para nabi, semuanya bertujuan untuk mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai bentuk tanda syukur kerana hidayah yang Allah telah berikan. Kita bersyukur kita dapat hidayah, lalu kita nak orang lain juga dapat hidayah. Kita bersyukur dapat ilmu, kita nak juga orang lain dapat ilmu tu. Itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajarannya. Mari tengok word by word perkataan yang ada di sini. Yang pertama ialah ya. Baik, ya maknanya ialah wahai. Ini adalah harf nida. Orang Melayu panggil dia harf seru. Orang Melayu panggil dia harf seru. Fungsinya adalah untuk menyeru.
Baik, dalam bahasa Arab kalau nak seru orang, kita gunakan ya. Contoh kita nak kata wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Wahai saudaraku, ya akhi. Wahai jiranku, ya jari. Wahai bapakku, ya abi ataupun ya abati. Baik tengok perkataan yang seterusnya. Perkataan yang seterusnya abati, asalnya abi. Asalnya abi lalu ditukar jadi abati. Baik, perkataan abati itu asalnya abi, dia ada dua patah perkataan. Perkataan yang pertama ialah abi tanpa huruf ya. Tanpa huruf ya, tanpa ta tu. Abi maknanya ayah, manakala ya maknanya aku, tapi kat sini telah ditukar jadi huruf ta. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini. Yang pertama, perkataan abi ataupun aba di situ maknanya ayah, itu adalah kalimat isim. Baik, kita tahu itu isim berdasarkan maknanya. Ayah tu merujuk kepada orang. Orang dalam bahasa Arab masuk bawah kategori isim. Baik, kemudian aku tu pun merujuk kepada orang juga, itu pun isim juga. Tapi secara spesifiknya dia masuk bawah kategori dhamir muttasil. Dia isim, tapi secara lebih spesifiknya dia masuk bawah kategori dhamir muttasil. Orang Melayu panggil dia ganti nama diri melekat. Dia aku tu isim, aku ni isim. Secara spesifiknya dia dhamir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Baik, ulang kaji sikit tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, ganti nama diri aku kalau selepas isim dan haraf, kita kena gunakan huruf ya. Tapi kat sini ya ni ditukar kepada ta. Asalnya ya, asalnya abi, tapi ditukar jadi abati. Ada yang mengatakan bahawa abati ni panggilan yang lebih lembut. Kalau abi tu panggilan biasa, abati tu lebih lembut. Macam perkataan anakku, kalau panggilan biasa ibni, tapi kalau lebih lembutnya bunayya, bunayya. Baik, seterusnya selepas abati yang berikutnya inni. Baik, inni tu asalnya inna campur dengan ya. Ada dua patah perkataan di situ. Mari tengok terjemahan. Yang pertama inna, terjemahan dia adalah sesungguhnya. Kemudian ya mati, terjemahannya aku ataupun ku. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini. Yang pertama inna itu adalah haraf taukid. Orang Melayu panggil dia haraf penegasan. Manakala ya mati itu adalah isim. Secara spesifiknya dia masuk bawah kategori dhamir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Dipanggil melekat ni kerana dia mesti melekat atau bersambung atau rapat dengan perkataan sebelumnya. Baik, ulang kaji lagi sekali tuan-tuan. Ganti nama diri aku kalau selepas isim atau selepas haraf, maka kena guna huruf ya. Ya ni dia bukan sekadar satu huruf, tapi dia adalah satu patah perkataan. Macam dalam bahasa Inggeris huruf I. Huruf I tu maknanya aku. Dia bukan sekadar huruf, tapi dia adalah satu patah perkataan. Kalau bahasa Arab, ya ni maknanya aku, dia adalah dikira sebagai satu patah perkataan. Cuma dia mesti melekat dengan perkataan sebelumnya, maka dia dipanggil dhamir muttasil. Dalam bahasa Melayunya ganti nama diri melekat. Baik, kita pindah perkataan yang seterusnya. Baik, perkataan yang seterusnya ialah qad, terjemahannya sesungguhnya. Ini adalah haraf taukid. Orang Melayu panggil dia haraf penegasan. Baik, tadi kita ada jumpa inna. Kita ada jumpa inna tadi haraf taukid juga. Baik, orang Arab kata haraf taukid ni kalau menegaskan isim. Kalau menegaskan isim maka kena guna inna. Tapi kalau qad ni untuk menegaskan fi'il. Maknanya kat sini selepas qad nanti mesti fi'il. Baik, mari tengok perkataan selepas qad. Selepas qad kita jumpa perkataan ja'ani. Ada dua patah perkataan di sini. Yang pertama ja'a, yang kedua ni.
Baik, mari tengok terjemahan. Yang pertama, ja'a maknanya dia telah datang. Baik, yang kedua, ni maknanya aku. Baik, kat situ ja'a adalah fi'il madi. Baik, tadi kita kata bahawa perkataan qad ni dia adalah haraf taukid dekat fi'il. Nanti selepasnya mesti fi'il. Baik, kat sini ja'a tadi adalah fi'il. Fi'il kalau ada telah, maka dia masuk bawah kategori fi'il madi. Baik, fi'il madi yang asal 3 huruf saja. Baik, fi'il madi yang asal 3 huruf kena baris atas. Sepatutnya tengah tu kena baris atas. Bunyi sepatutnya ja'a. Sepatutnya ja'a. Ja'a. Kat situ sepatutnya a'a. Ja'a. Tetapi tengah tu huruf illah. Oleh kerana huruf illah, maka tidak boleh letak baris di situ. Kalau boleh letak baris, patutnya ja'a. Tapi tengah tu tak boleh letak baris. Baik, tidak boleh letak baris di tengah tu kerana tengah tu huruf illah. Baik, seterusnya aku tu, itu dhamir muttasil, orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Baik, dalam bahasa Arab, ganti nama diri aku kalau berada selepas apa-apa fi'il. Kalau berada selepas apa-apa fi'il, dia mesti guna nun ya. Baik, kat sini aku ni dikira sebagai ganti nama diri melekat. Manakala dia dalam fi'il madi tu dianggap sebagai ganti nama diri tersembunyi. Baik, ganti nama diri tersembunyi ni fungsinya fa'il, pelaku. Saya ulang, ganti nama diri tersembunyi. Yang tersembunyi dalam fi'il tu fungsinya adalah pelaku, fa'il. Kalau yang ganti nama diri selepas fi'il ni, dia berfungsi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih maksudnya yang diperlakukan. Baik, kat sini yang datangnya dia. Dia yang datang. Aku kat sini didatangi. Aku kat sini maf'ul bih. Baik, mari kita ulang kaji sikit tuan-tuan tentang ganti nama diri dalam bahasa Arab. Kita nak fokus pada ganti nama diri tersembunyi. Baik, kita nak fokus pada ganti nama diri tersembunyi dalam fi'il madi dan fi'il mudhari'. Baik, mari tengok yang pertama, ganti nama diri dia. Baik, dia dalam fi'il madi tandanya ialah tidak ada tambah apa-apa. Tandanya tidak ada tambah apa-apa. Tandanya hujung fi'il madi tu tidak ada tambah apa-apa, berbaris atas. Maka automatik ada dia. Ataupun nak senang cerita, tanda dia di sini adalah huruf ketiga fi'il madi di sini berbaris atas. Baik, mari tengok terjemahan ayat ni. Hal ja'a, terjemahannya, adakah dia telah datang? Dia kat sini dikira sebagai ganti nama diri tersembunyi. Tandanya apa? Tandanya ialah huruf ketiga fi'il madi tu, huruf asal berbaris atas. Baik, kalau fi'il mudhari', kalau tukar ke fi'il mudhari', kita nak kata kat sini adakah dia datang, maka kat situ kena tambah ya. Ya tu tanda ganti nama diri dia dalam fi'il mudhari'. Baik, situ silap letak huruf tu, you sepatutnya fi'il mudhari'. Ya di situ tanda ganti nama diri dia dalam fi'il mudhari'. Tapi kalau dalam fi'il madi, tanda ganti nama diri dia ialah huruf ketiga berbaris atas. Baik, balik kembali ke surah Maryam tadi balik. Perkataan yang seterusnya ialah minal ilmi. Baik, di sini ada dua perkataan yang berasingan tapi kita bincang sekali jalan. Yang pertama di sini ialah mina, terjemahannya dari. Manakala al-ilmi maknanya ilmu. Baik, kita orang Melayu, perkataan ilmu tu kita tak tukar dah hujung. Tapi orang Arab dia boleh tukar-tukar hujung ni. Boleh jadi ilmu, boleh jadi ilma, boleh jadi ilmi. Baik, kat sini ilmi baris bawah sebab mina tu adalah haraf jar. Haraf jar dalam bahasa Melayu kita boleh panggil dia haraf baris bawah. Dipanggil haraf baris bawah kerana fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Saya ulang tuan-tuan, dalam bahasa Melayu perkataan ilmu kita tak boleh tukar hujung ni. Kita tak boleh kata ilma, kita tak boleh kata ilmi.
Tapi dalam bahasa Arab hujungnya boleh tukar-tukar. Boleh jadi ilmi, boleh jadi ilmu, boleh jadi ilma. Baik, kat sini ilmi ni dia adalah kalimat isim. Orang Arab kata isim saja yang hujungnya boleh berubah jadi baris bawah dalam keadaan maknanya tidak berubah. Isim saja yang hujungnya boleh bertukar baris bawah dalam keadaan maknanya tidak berubah. Dan isim saja yang boleh ada alif lam. Isim saja yang boleh ada alif lam. Baik, persoalannya ialah apa fungsi alif lam ni? Baik, alif lam ni dia fungsinya mengkhususkan isim. Alif lam tu fungsinya mengkhususkan isim. Yang baris bawah ni pula berlaku sebab ada haraf jar. Baik, saya ulang, alif lam tadi sebab isim ni khusus. Kat sini ilmu ni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah tak beri kepada bapa Nabi Ibrahim, Allah beri kepada Nabi Ibrahim. Ilmu di sini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya selepas al-ilmi yang berikutnya ialah ma, maknanya apa yang. Baik, ini adalah isim mausul. Orang Melayu panggil dia isim mewakili. Baik, fungsinya adalah untuk mewakili. Dalam ayat ini ma ni mewakili ilmu yang tidak diberikan kepada bapaknya tapi diberikan kepada Nabi Ibrahim. Baik, selepas ma, perkataan berikutnya ialah lam. Terjemahannya belum ataupun tidak pernah. Ini adalah haraf nafi. Fungsinya adalah untuk menafikan. Baik, selepas lam yang berikutnya ya'tika. Baik, di sini ada dua patah perkataan. Yang pertama ialah ya'ti, manakala yang kedua ialah ka. Baik, mari tengok terjemahan. Yang pertama ya'ti, terjemahannya dia datang. Manakala ka, terjemahannya kau ataupun mu. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini. Yang pertama ya'ti itu adalah fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari' depannya ada ya. Baik, manakala ka dekat ujung tu, itu adalah dhamir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Ganti nama diri melekat ni dia boleh melekat dekat semua jenis fi'il. Boleh melekat dekat isim, boleh melekat dekat haraf. Maka dia dipanggil ganti nama diri melekat. Baik, manakala dia dalam fi'il mudhari' tu, dia di situ kita anggap dia ganti nama diri tersembunyi. Tandanya ialah huruf ya. Dia tu kita anggap dia ganti nama diri tersembunyi. Fungsinya pelaku. Baik, kalau ganti nama diri melekat dekat fi'il, fungsinya yang kena perbuatan atau yang diperlakukan. Dalam bahasa Arab dipanggil maf'ul bih. Kalau pelaku dalam bahasa Arab fa'il. Baik, hari ini kita nak ulang kaji tentang ganti nama diri tersembunyi dalam fi'il madi dan fi'il mudhari'. Baik, mari tengok ganti nama diri dia lelaki. Baik, contoh di sini hal ata. Terjemahannya adakah dia telah datang? Baik, kat sini dia ni adalah orang yang datang. Dia ni pelaku. Datang kat sini adalah perbuatan. Dia ni pelaku. Kalau pelaku maka kita anggap ganti nama diri itu tersembunyi. Baik, kalau tersembunyi dalam fi'il madi, tandanya ialah huruf ketiga kena baris atas. Tapi di sini huruf ketiga ni huruf illah, maka tidak boleh letak baris. Walaupun tidak ada baris di situ, tapi tetap ada dia dalam fi'il madi tersebut. Baik, kalau tukar ke fi'il mudhari', kita nak bagi ada dia, maka kena tambah ya. Baik, dia akan jadi kat sini hal ya'ti. Hal ya'ti terjemahannya adakah dia datang. Baik, kat sini dia dalam fi'il mudhari' ni sama macam tadi, fungsinya sama. Fungsinya pelaku, fa'il. Maka dianggap tersembunyi dalam fi'il tu. Ganti nama diri apabila berfungsi sebagai pelaku, maka kita anggap dia tersembunyi dan diletakkan tanda. Tanda tu tidak sama. Dekat fi'il madi, hujung fi'il madi tu berbaris atas. Tapi kalau huruf illah tak boleh letak baris. Baik, manakala dekat fi'il mudhari' tandanya bukan dekat ujung. Tanda dia kat situ depan ni, iaitu penambahan ya.
Baik, mari tengok seterusnya. Baik, seterusnya kita nak tengok pula ganti nama diri aku. Contoh di situ, ataitu al-barihah. Terjemahannya, aku telah datang semalam. Baik, tadi kalau dia telah datang, baik, undur sikit. Tadi kalau dia telah datang, ata. Kalau aku tukar kepada aku, ataitu. Baik, di sini aku ni pelaku. Dalam bahasa Arab, pelaku disebut sebagai fa'il. Fa'il tu dia tersembunyi dalam fi'il. Tandanya ialah tu dekat ujung. Baik, tapi kalau aku dalam fi'il mudhari', ya, tidak ada tu dekat ujung. Buang tu kena tambah hamzah dekat depan. Baik, maka bunyinya akan bertukar jadi a'ti. Baik, contoh di sini, sa'ati ghadan. Terjemahannya, aku akan datang besok. Baik, orang Arab kata kalau perbuatan tu sedang berlaku, kena guna fi'il mudhari'. Kalau akan berlaku pun fi'il mudhari' juga. Baik, kat situ fi'il mudhari' tu kita tambah sa tu maknanya akan, hamzah tu untuk aku. Baik, kat situ sa tu dikira sebagai perkataan lain. Sa tu perkataan lain maknanya akan. Manakala hamzah tu dikira termasuk dalam fi'il mudhari' tu. Hamzah tu tanda ganti nama diri aku dalam fi'il mudhari'. Manakala kalau aku dekat fi'il madi, tandanya bukan hamzah ni. Baik, kat sini perkataan datang ni dia punya huruf asalnya memang ada hamzah. Ini hamzah asal. Huruf tambahan di sini ialah tu. Kat sini kita tambah tu untuk ganti nama diri aku dalam fi'il madi. Baik, kedua-dua fungsi aku dalam ni sama. Fungsinya adalah pelaku. Kat sini datang ni adalah perbuatan. Aku tu sebagai pelaku perbuatan tersebut. Ganti nama diri, kalau pelaku kita anggap dia tersembunyi dalam perbuatan, tersembunyi dalam fi'il. Tapi lain fi'il, lain dia punya tanda dia, tidak sama tanda tersebut. Baik, mari tengok seterusnya. Yang seterusnya, ganti nama diri kami. Kita fokus pada perkataan datang. Baik, tadi kalau aku telah datang, ataitu. Kalau kami telah datang, ataina. Baik, contoh kat sini, kami telah datang tadi. Dalam bahasa Arabnya, ataina qabla qalil. Baik, kat sini kami ni pelaku, datang ni perbuatan. Baik, kalau ganti nama diri berfungsi sebagai pelaku, maka kita anggap dia tersembunyi dengan. Kita anggap dia tersembunyi dalam fi'il ni dan diletakkan tanda. Tanda dalam fi'il madi ialah na dekat ujung. Tapi kalau fi'il mudhari', contoh kat sini, kami akan datang sebentar lagi. Dalam bahasa Arabnya, sana'ti ba'da qalil. Baik, kat situ kami akan datang tu kena guna fi'il mudhari'. Kami kat situ kena letak huruf nun dekat depan, sebab fi'il mudhari'. Kalau kami dekat fi'il madi, nun alifnya dekat ujung. Nun tu ada alif. Tapi yang fi'il mudhari' ditambah nun saja. Satu huruf tu saja sebagai tanda ganti nama diri kami dalam fi'il mudhari'. Baik, yang perkataan akan ni daripada sin tu. Sin tu dikira satu patah perkataan. Baik, mari tengok seterusnya. Baik, seterusnya ganti nama diri kau dalam bahasa Arab. Baik, kat sini kau ni lelaki. Contoh di situ, bila kau telah datang. Dalam bahasa Arabnya, mata ataita. Mata ataita. Saya ulang terjemahannya, bila kau telah datang. Baik, kat sini kau ni fungsinya pelaku. Ganti nama diri, kalau pelaku kita anggap dia tersembunyi dalam fi'il ni. Baik, oleh kerana ini fi'il madi, maka kau tu dia tak ada duduk kat depan, dia duduk kat ujung. Kat ujung ni ditambah ta. Ta ni kita anggap dia sebagai tanda saja. Tanda ganti nama diri kau yang tersembunyi dalam fi'il madi. Baik, kalau dalam fi'il mudhari', contoh kat sini, bila kau akan datang. Baik, kalau ada perkataan akan, kita guna fi'il mudhari'. Baik, untuk perkataan akan tu kita letak huruf sa ni. Sa ni dia bukan satu huruf semata-mata, dia adalah satu patah perkataan. Dia duduk dekat depan fi'il mudhari', maknanya akan.
Baik, kalau tak nak guna sa ni boleh guna saufa. Saufa. Kalau tak nak guna sa boleh guna saufa. Saufa maknanya sama juga, iaitu akan. Baik, seterusnya ta'ti. Ta'ti ni fi'il mudhari'. Huruf ta tu tanda ganti nama diri kau dalam fi'il mudhari'. Baik, kedua-dua kau di sini fungsinya sama. Fungsinya adalah pelaku. Saya ulang tuan-tuan, ganti nama diri kalau fungsinya pelaku, kita anggap dia sebagai ganti nama diri tersembunyi. Dia tersembunyi dalam fi'il. Tandanya kalau dekat fi'il mudhari', kalau kau, tandanya ta dekat depan. Kalau kau dekat fi'il madi, tandanya ta dekat ujung. Baik, mari tengok seterusnya. Baik, habis dah ulang kaji tentang ganti nama diri tadi. Kita ulang kaji ganti nama diri kau lelaki, ganti nama diri kami, ganti nama diri aku, ganti nama diri dia tadi. Baik, sebenarnya ganti nama diri ada 14, tapi kita ulang kaji sebahagiannya saja. Baik, sekian saja untuk sesi kali ini tuan-tuan. Nanti kita buat latihan, mudah-mudahan bertambah mantap kita punya ingatan, insya-Allah. Baik, sekian saja, tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian saja tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.